Hai, selamat sejahtera. Hari ini kita teruskan episod Cara Nasional Pilihan Raya Negeri Johor dan kita tampilkan pada hari ini dua orang panel kita. Yang pertama sebelah saya saudara Syakib Syaril merupakan Exco BNYB Malaysia dan juga anak jati Pulai. Dan paling ujung saya iaitu Bunga pada hari ini, Cik Syalini merupakan Ketua Puteri MIC Kebangsaan dan juga merupakan pengundi di Keluang. Jadi pada hari ini kita akan bincangkan topik harapan anak muda. Seperti kita semua sedia maklum, PRN Negeri Johor ini terdapat penambahan sebanyak 28% pengundi baru susulan pelaksanaan undi 18 dan undi automatik. Jadi peranan dan aspirasi anak muda perlulah diketengahkan oleh kesemua parti maupun kerajaan yang baru yang akan memerintah sejurus tamatnya pilihan raya negeri Johor ini. Jadi saya teruskan dengan bicara kita pada hari ini dengan soalan pertama kepada saudara Syakib, iaitu apakah harapan sebagai anak muda yang Syakib inginkan daripada negeri Johor ini? Alright, terlebih dahulu selamat pagi. Terima kasih kepada terima kasih kepada Putera MIC dan juga BNCOM beri ruang dan peluang untuk saya berada di pentas ni. Kalau berkenaan dengan soalan tu, sebenarnya apa yang orang muda kat Johor harapkan adalah perubahan di mana kita berarah lebih progresif. Dan kalau boleh kita ada, bukan setakat kestabilan ekonomi, tapi kita mahukan satu pendekatan yang kena seperti mana yang kita dapat dekat KL. So macam contohnya LRT, BRT dan sebagainya, dan juga kita mahukan rancak ekonomi setempat no longer depend dengan Singapura. Jadi itu apa yang kita harapkan untuk kerajaan negeri Johor. Dan apabila kita tengok balik kat PRN, kebanyakannya banyak parti yang memang tawarkan penawarannya sangat baik, tetapi saya lihat Barisan Nasional tawaran yang telah diletakkan dalam Ikhtiar BN Johor sangat spesifik. Dan kalau kita tengok pun Ikhtiar BN 3, tak silap saya, dia fokus pada Ikhtiar BN 2, dia fokus pada infrastruktur awam, di mana yalah orang seperti saya, orang Johor Bahru, memang kita orang masalah commute dan juga memang banyak kereta dan sebagainya. So itu yang kita perlukan. Dan kalau kita tengok balik mitigasi banjir, baru-baru ni kawasan saya kat Kampung Pasir pun baru banjir 2 hari lepas. So memang cantik lah, memang just nice. Ada ni Ikhtiar BN tu memang sentuh banyak landscape dan sebagainya. Macam Pakatan Harapan tak adalah apa-apa, sangat sentuh kan. Jadi itu apa yang kita mahukan. Kita nak benda yang realistik, but at the same time dia idealistic and more progressive. That's what Johor believe. That is what orang muda Johor believe. Okey, terima kasih Syakib. Dan Syakib telah mengatakan bahawa perlukan perkara-perkara yang realistik untuk dilaksanakan dan beliau juga sentuh berkenaan dengan alam sekitar. Kita akan kembali kepada Syakib untuk lebih lanjut untuk kita ulas mengenai soal kelestarian alam sekitar. Saya teruskan dengan Syalini. Soalan yang sama, apakah pandangan saudari berkenaan harapan anak muda? Harapan anak muda, bak kata peribahasa, pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Seperti mana harapan anak muda ini, PRN Johor, setiap anak muda harap iaitu mesti ada satu pekerjaan. Pandemik COVID banyak belia lost job and penganggur, mahasiswa yang graduan ini pandemic time tak dapat kerja. So pekerjaan tu sangat penting, which means kerajaan Johor menawarkan kebanyakan pekerjaan untuk anak muda Johor yang sedia ada sekarang. Dan juga kena ada politik yang stabil, pendidikan dan itu sajalah.
Okey. Hmm. Terima kasih Cik Syahrini. Terima kasih kerana telah sentuh topik berkenaan dengan pengangguran dan isu peluang pekerjaan. Jadi soalan seterusnya berkait rapat juga dengan apa yang telah disentuh oleh Cik Syahrini, iaitu berkenaan dengan ekonomi. Bila kita bicara berkenaan dengan soal ekonomi, tentu sekali soal pengangguran, soal peluang pekerjaan, sekolah pelaburan dan semua ini adalah berkait rapat dengan sektor ekonomi. Jadi soalan kepada saudara Syakib, adakah apa pandangan saudara Syakib berkenaan dengan prestasi ekonomi, adakah menaik ataupun menurun setelah berlakunya pilihan raya umum yang ke-14 itu pada pasca 2018 hari itu, bagaimana dengan status ekonomi di negeri Johor terutamanya? Alright, kalau berkenaan dengan status ekonomi negeri Johor, well, kalau nak katakan 2018, it's still same. Meaning kita still meningkat dan sebagainya. Dan kalau kita tengok balik pada 2020, if I'm not mistaken, dekat dalam audit negeri Johor, kita masih lagi ada perkembangan. Ya, kena okey lah, Pakatan Harapannya okey lah. Tapi bilanya masalah kestabilan politik tu tak ada. Bila, yelah, saya yang faham, bersatu keluar daripada Pakatan Harapan, so you create instability. So kat situ yang mendatangkan masalah. Bila kita tak ada stability, you tak boleh berikan confidence kepada investor, kepada pelaburan dan sebagainya untuk invest in the state. So itu yang mendatangkan masalah. Dan ketika COVID pula, yalah, kita tahu kan, COVID ramai orang duduk dalam rumah. Usually people start from physical tukar kepada digital. So it's a shifting paradigma baru buat orang Johor juga. So dia adalah kekurangan dan sedikit. Tapi kalau cerita pasal ekonomi cerita pasal ekonomi ni, kalau kita tengok pada ETRBM pertama, yang saya suka ni adalah dia menekankan ekonomi setempat. Tak pernah lagi saya tengok manifesto fokus pasal ekonomi setempat. Maksudnya memperkasakan kawasan kita sendiri. Contohnya macam di Muar, di Kluang. Saya tahu orang Kluang ni memang kaki buat kopi. Ya, So bila cerita pasal kopi ni memang Kluang, tak keluar Muar. So kat situ kita boleh tengok kan, kita memperkasakan ekonomi-ekonomi. Contohnya kat Kluang tu buat lebih banyak kopi lagi. Dah hantar kopi Keluang ada coffee factory. Yes. So kat Manufacture situ sendiri. ada chance. And then kalau kita tengok balik kita tengok dekat Batu Pahat, kita ada tengok dekat Maharani. I think dalam ETRBN cerita pasal Maharani Energy Gateway. Kalau kita cerita pasal energy lah, ni salah satu topik favourite saya. Kalau cerita pasal tenaga kalau kita perasan ASEAN Power Grid lalu kat Johor, dan kalau cerita pasal ASEAN Power Grid ni, dia ada main serantau. Kena masuk Filipin, masuk Sabah, Sarawak, Singapura, Malaysia, Indonesia. Jadi kalau let's say kita masuk business ataupun masuk consider perniagaan tenaga bersih, and juga kita fokus kat Maharani, mungkin kat Pengerang dan sebagainya, kat situ kita boleh jana ekonomi, satu. Kedua, mengukuhkan kita punya kestabilan kat serantau. Ketiga, kita ada kuasa geopolitik. Sebab Johor ni terkenal dengan satu satu identiti di mana kuasa geopolitik dia sangat stabil dan sangat kuat berbanding daripada nama Malaysia tu sendiri. Sebab Johor tu dah sebelah dengan Singapura. Lepas tu kalau naik feri dekat Setulang, pergi ke Batam, dah masuk Indonesia. So kat situ itu apa yang kita perlukan. Bila ni ada kestabilan ekonomi politik, ada ni kestabilan ekonomi. Tetapi kalau kestabilan saja tak mencukupi. So bila kita tengok balik ETRBN tu sendiri, kita dah ada macam bukan setakat a realistic idea, progresif juga, and at the same time memahami kawasan orang-orang setempat supaya orang tak ketinggalan. Okay, last sekali, sebab saya rasa macam saya cakap banyak, kalau kita tengok pada ETRBN Johor yang kedua, tak silap saya, kita nak kurangkan, kita nak zero miskin tegak. Kita akan gunakan MPI, which is Multidimensional Poverty Index, di mana indeks tu digunakan, tak silap saya, digunakan kat Pematang Pauh, dan it's a very effective dan kita akan bawa benda tu ke negeri Johor untuk kita kurangkan benda tu. Kita buat miskin tegar ni no more. There's no more miskin tegar kat Johor. Saya rasa itu adalah satu pendekatan baik, and I think dengan adanya bantuan dan sebagainya, I think this is a good thing for Johor. This is a good start after COVID. So I think for me,
Itiabian Johor is something that semua orang patut tengok, dan juga kita kena fikir realistik, dan juga kita kena fikir ekonomikan diri kita. Okey, soalan susulan kepada saudara Syakib. Seperti dia sentuh berkenaan dengan indeks kemiskinan kan, poverty index. Selain kita melaksanakan indeks poverty seperti menggunakan model yang telah guna pakai di Pematang Pauh, apakah lagi cara-cara yang sepatutnya dilakukan oleh kerajaan negeri untuk mengatasi isu poverty? Saya rasa kalau cerita pasal poverty ni, kalau kita tengok kat Johor Bahru, tu bawah Dun Peling, kita ada masalah pengangguran ni setelah sekian lama. Yalah, bisnes dan sebagainya memang diorang depend dengan orang Singapura. Tak pun diorang kena pergi Singapura lah. Saya rasa Shalini dengan saya pun dah biasa dah jalan kaki dekat Causeway tu. So kalau kita tengok kat situ, bila ni shutdown persebadaran semula, shutdown border, itu yang mendatangkan lebih banyak orang miskin tegar dan sebagainya. Yang kita tahu ada miskin tegar dekat Johor Bahru, tetapi lebih banyak sekarang ni. Jadi selain daripada pembukaan, saya rasa semua parti memang sentuh benda tu. Tetapi apa yang menariknya adalah, tadi saya ada cerita pasal ekonomi setempat, diorang nak memperkasakan ekonomi setempat. Maksudnya, kita nak hidupkan balik, contoh let's say kat Johor Bahru, bandar Johor Bahru. Kita nak hidupkan balik bandar yang lama ni. Dengan roh yang baru, dengan bisnes yang baru, more kepada orang muda. Saya ada tengok ETRBN yang ketiga, Orang Muda Johor, iaitu ada geran keusahawanan orang muda Johor. Saya rasa kat situ boleh, bukan setakat empowerment. You give us, orang muda, untuk reshape balik the future that we should have and the current future that we should live. Itu yang paling penting lah, saya rasa. Okey, terima kasih Syakib. Saya teruskan kepada Cik Shalini. Soalan mudah berkenaan dengan youth empowerment. Kita tahu negeri Johor ni terkenal dengan Dewan Muda Johornya, dengan pelbagai programnya. Adakah program-program tersebut cukup, ataupun macam mana zaman pasca PR14 ni dari segi pembangunan dan pemekasaan belia itu sendiri? Mungkin sebab saudari sudah lama dalam arena pemekasan belia dan penglibatan dalam sebagai aktivis belia di negeri Johor, dan banyak yang telah dilakukan. Mungkin saudara Shalini boleh kongsi sedikit apa yang telah dilakukan oleh kerajaan Barisan Nasional dan apa yang sepatutnya dilakukan oleh kerajaan-kerajaan yang akan datang. Sebenarnya kerajaan Barisan Nasional establish Dasar Belia Negara pada 2015 di bawah Kementerian Belia dan Sukan, iaitu membawa kebanyakan program seperti Parlimen Belia dan juga Fellow Perdana. Di situlah mewujud Dewan Muda Johor. Di bawah Dewan Muda Johor, setiap Dewan Muda Johor ada peruntukan khas untuk Dewan Muda Johor untuk membuat program-program seperti forum, debate untuk belia dan kebanyakannya. So itu adalah salah satu program yang bagus untuk belia. Belia dapat peluang, opportunity dari segi itu. Okey, terima kasih Cik Shalini. Saya rasa soalan ni patut saya tanya kat Cik Shalini juga. Kita lihat BN telah mengetengahkan sebanyak 15 calon wanita dalam PRN Negeri Johor, berbanding dengan parti-parti yang lain. Kali ini mungkin kita telah bertambah sedikit daripada jumlah yang telah bertanding pada PRU 14, jumlah wanita. So apa harapan sebagai seorang wanita yang anda ingin lihat supaya PRU ataupun PRN yang akan datang supaya mengetengahkan lebih ramai wanita? Ini adalah salah satu platform yang amat terbaik untuk wanita. Sebab saya sebagai wanita, saya kena WhatsApp untuk wanita juga, terutamanya wanita muda. So saya personally saya feel motivasi sangat, iaitu mendapat lebih seat untuk wanita kali ini PRN Johor. So ni menentukan mewujudkan satu kepercayaan, iaitu tema Hari Wanita Dunia 2022 tu saksama wanita, gender equality, which means saya boleh lihatlah dari segi gender equality itu first priority give to wanita. Itu adalah salah satu plan yang opportunity yang bagus untuk wanita. Saya terus bawa soalan itu kepada Syakib. Adakah anak muda setuju dengan gender equality? So kalau cerita pasal gender equality, I think it is based on personal preference ataupun behaviorism.
I think kalau let's say cerita pasal gender equality ni, I'm more into gender equity. Kalau saya lihat macam kawasan tu kurang wanita ataupun tempat itu perlukan wanita punya empowerment, I think we should have. And kalau nak tambah point sikit dekat Shalini, cerita pasal equality, gender equity ni, saya rasa Barisan Nasional kali ni memang sangat progresif. Letak 15 orang, sebelum ni tak, sebelum ni kurang. Yes. And then kalau kita tengok dengan parti-parti lain, the best part is kita boleh preaching that we focus on gender equality. Yes. Kalau sebelum ni kita selalu dengar dekat Pakatan Harapan dia cerita pasal gender equality, but not this time around. Yes. Kurang kan? Kurang wanita. Kita fokus juga. Kita bukanlah ketinggalan sangat. Kita bukanlah terlalu konservatif ataupun orang kata senang bahasanya terlalu lapuk. Tak. Kita boleh juga pergi ke hadapan. Tinggal kita membawa nilai-nilai yang kita terapkan. Kena budaya kan. Dan sebagainya. Itu yang saya rasa kalau kita tengok dekat saya, tak silap saya, Ikhtiar BN yang ketiga ke Ikhtiar BN ke yang kedua, cerita pasal pemangkasaan wanita melalui Institut Wanita Johor. So I think that's a good thing sebab kita ada banyak orang-orang perempuan, orang-orang wanita daripada Johor yang memang dah sekian lama dekat dalam kepimpinan negara. Tak pun dekat dalam pelbagai bidang. Contohnya kita ada Ibu Zain dan sebagainya. Dan diorang datang daripada Johor. So kita datang balik, wujud balik orang macam Shalini dan sebagainya untuk kita banyakkan lagi. Macam kita tahulah ramai orang Melayu yang develop especially wanita kan. Tapi kita nak tengok juga orang seperti Shalini lebih create 10 orang dan sebagainya supaya ada ni balance dekat situ. Kita bukan setakat nak kejar balance equity gender, tapi kita nak balance equity dekat racial dan sebagainya. Ini adalah Malaysia. Ni bukan Malaya. So we need to change all these things, and I think kalau dalam kerajaan yang dipimpin oleh Datuk Hasni selepas ini, saya rasa kita boleh achieve benda tu. Sebenarnya Tish, Johor ni ada nama yang lain. Tahu tak apa tu? Tak. Bangsa Johor. Johor tak kira kaum. Melayu, Cina, India, perempuan ke lelaki tak ada. Itu bangsa Johor. So peluang untuk rakyat Johor semua orang dapat. Okay. Terima kasih Shalini dan Syakib. Saya kembali lagi sekali kepada Syakib, memandangkan beliau mewakili BNYB pada hari ini. Jadi bagaimana BN boleh memainkan peranan dalam merealisasikan harapan anak muda. Kita tahu anak muda ni inginkan banyak perkara. Jadi macam mana BN boleh mainkan peranan supaya sebelum ni ada yang suara-suara kata BN sentiasa utamakan yang tua-tua dan sebagainya. So kali ni mula ada sinar baru dalam pemekasaan belia kita tengok di Melaka, di Johor. Jadi apa lagi perkara yang perlu dilakukan dan bagaimana BN perlu memainkan peranan? Saya rasa the first start is kita ambil banyak orang muda untuk jadikan calon. I think if I'm not mistaken kita ada 6 daripada pemuda UMNO, and then you got Puteri, if I'm not mistaken 3 or 4. 3. And then you got yang lain daripada MCA as well. So I think banyak. Kali ni we have a lot. I think it's 30%. 30%. Ya, mungkin 30%. So I think that is the first start. Itu adalah first start. Second is kalau kita tengok sebelum ni kita ada Dewan Muda Johor kan. Dia memang menceritakan tentang debat tentang polisi dan sebagainya, dan tak silap saya kalau ikutkan belanjawan dan juga polisi-polisi sebelum ni diambil juga oleh datang daripada idea-idea Dewan Muda Johor yang telah didebat sesama mereka yang diwakililah untuk kawasan-kawasan mereka. So saya rasa that is the second step, and the third step I think untuk katanya pemekasaan ialah kita ada, if I'm not mistaken, kalau dalam Ikhtiar BN ketiga melantik orang-orang yang ahli Dewan Muda Johor mewakili parlimen ataupun I think that is the next twist, that is the next progressive ever lah untuk orang muda Johor. Jadi kalau nak kata orang muda Johor tak libat demokrasi, saya rasa itu tak ada kira bukanlah tak ada lah. I think kebanyakannya memang dah ada. Dan saya percaya kebanyakannya orang-orang muda Johor memang kita nak utamakan bukan setakat kestabilan, kita nak utamakan keberkesanan demokrasi. Dan kebanyakannya contohnya macam kat undi 18 dan sebagainya, undi Johor sendiri, diorang fokuskan perkara-perkara itu, dan kebanyakannya orang Johor ni believe on
kita bukan macam orang Selangor, orang KL. Kita percaya kepada pemerkasaan demokrasi itu lebih meluas. Kita bawa ramai orang untuk kita meraihkan demokrasi. Kalau daripada zaman 1885 lagi, kita memang menubuhkan satu kerajaan yang demokrasi, kerajaan yang mendengar dengan rakyat. So saya rasa this is one of the way to go back to our foundation years, foundation decades, untuk kita balik kepada 1885. Okay, terima kasih Syakib. Kita tahu ketika ni ataupun sebelum ni PRU 14 seringkali perkataan percuma tu dilaungkan. Tol percuma, air percuma. Kali ni pun kita dengar air percuma. Dulu ada elektrik percuma dan sebagainya. Dan rata-rata masyarakat ataupun rakyat di Malaysia sudah muak dengan perkataan percuma dan fobia lah dikatakan kan. Jadi kita lihat ikhtiar BN yang ditawarkan, ada 5 ikhtiarnya. So apa pandangan saudari Shalini berkenaan dengan ikhtiar yang BN tawarkan? Adakah ia cukup realistik, mampu dilaksanakan oleh BN jika diberi mandat oleh rakyat? Saya rasa cukup ikhtiar yang ditawarkan oleh Yang Berhormat Menteri Besar Johor Datuk Seri Hasni, iaitu dari segi ikhtiar Barisan Nasional kerajaan negeri menyediakan 3,200 lot lot felda untuk anak muda Johor. Itu adalah satu benda yang special kita lihat, dan juga itu pun komitmen yang berterusan. Okay. Dan juga ikhtiar Barisan Nasional untuk PRN Johor ni, kerajaan negeri Johor juga menyediakan mewujudkan salah satu projek, the East Coast Project, iaitu meluangkan banyak pekerjaan untuk anak muda tempatan, anak muda Johor. Dari segi ekonomi, politik, pendidikan, pekerjaan, itu semua ada di bawah ikhtiar Barisan Nasional kali ini. Okey, sebagai anak muda, nyatakan 3 perkara yang betul-betul Shalini rasa anak muda memang nak. Yang Shalini rasalah. Pekerjaan, Betul. pendidikan, politik yang stabil. Terima kasih Shalini. Tadi saya ada satu soalan kat Syakib berkenaan dengan kelestarian alam sekitar. Kita tahu Syakib seorang yang sentiasa memberi ulasan, pandangan dan cadangan berkenaan dengan soal perubahan iklim dan kelestarian alam sekitar. Jadi kita lihat kali ini ikhtiar BN, terutamanya di negeri Johor, BN telah tampilkan beberapa manifesto berkenaan dengan kelestarian alam sekitar. Apa pandangan Syakib dan macam mana kerajaan negeri yang akan datang ni perlu mengutamakan atau memfokuskan isu alam sekitar ni secara serius? Alright, so kalau cerita pasal alam sekitar dengan perubahan iklim, I think the first thing first, kita kena acknowledge bahawa dekat dalam ikhtiar BN ada few things that I really like. Salah satunya Maharani Energy Gateway. Itu yang tadi ada fokus pasal energy punya ni, business dan sebagainya. Dan keduanya adalah kalau kita tengok balik pada Johor Lestari, if I'm not mistaken, ikhtiar BN yang kedua. So kat dalam situ juga ada cerita pasal ESG, Environment Social Governance. I know this is a jargon words, tetapi adalah satu indikator KPI yang selalu diguna pakai oleh company-company dekat Bursa Malaysia untuk kita masukkan ke dalam hantar report kepada PBB yang kita ada komitmen. Kita ada komitmen untuk mengurangkan permasalahan perubahan iklim. Dan selain daripada itu juga kita ada Johor Green New Deal. If I'm not mistaken, belanjawan tahun ni 2022 kita menekankan Green New Deal, and kali ni kita dah nampak what is Green New Deal all about. Dan sebenarnya kalau cerita pasal Green New Deal, ini saya nak brag sikit. Sebagai orang Johor, saya bangga kita ada the first ever Green New Deal dekat seluruh dunia, di mana kita adalah negeri pertama kat seluruh dunia. Tak adanya kat tempat lain. Contohnya kat US US memang cerita pasal Green New Deal. Saya percaya kebanyakannya orang muda Johor, especially Johor Bahru, tahu Ocasio-Cortez, tahu Democrats dan sebagainya. Diorang fokus pada Green New Deal. Tetapi Green New Deal yang diorang bawa adalah level federal, level kerajaan persekutuan. Tapi this is the first time in the history of kerajaan mana-mana pun, kerajaan negeri, ini adalah negeri pertama yang bawa konsep Green New Deal, and kali ni kita dah ada penerangan, which is pengangkutan dan mobiliti rakyat. Lepas tu, if I'm not mistaken, clean energy, tenaga yang bersih. Lepas tu
bandar rendah karbon, dan satu lagi kita cerita pasal mitigasi banjir. Saya percaya kebanyakannya orang muda Johor, especially orang Johor, ada masalah banjir. Terutama sekali lah kawasan Johor Bahru. Saya rasa semua Batu Pahat yang berbunyi banjir, Segamat yang teruk kan, kat Tenang. Jadi bila kita cerita pasal banjir dan perubahan iklim, ia sangat signifikan, sangat signifikan. Dan bila kita cerita pasal banjir ni, yalah bagus jugalah masuk ke dalam ITRBN. Dan ini yang nampakkan bahawa kita tahu masalah betul-betul. Dan kalau kita tengok pada report dekat PBB, United Nations, dia ada cakap bahawa kita akan mengalami masalah hujan lebat yang melampau. Dan juga kita akan ada mengalami kenaikan air, paras air laut tu. Jadi ini adalah salah satu masalah security buat Johor. Especially kat Johor Bahru dan sebagainya, kat coastal area. Dan kalau kat dalam ETRBN, dah ada tunjuk dah. We offer the security. Kalau tengok dekat Pakatan Harapan, tak ada cerita pasal alam sekitar. Tu yang saya pelik. Kedua, PN, saya rasa dia ada sentuh lah sikit. Tapi tak adalah detail. Spesifik. Tak ada spesifik. Saya rasa yang ada pun candidate je lah. Candidate lah. Based on ni lah. Don kan. Adalah few. And then if I'm not mistaken, yang tu. Tapi kalau let's say kerajaan as in party, untuk kerajaan negeri, BN I think memang offer benda yang realistik. Kita bukan setakat nak jaga agro makanan kan, sebab itu adalah kita punya backbone of this state. Tapi at the same time kita nak jaga security. So kita dah faham dah perubahan iklim. Alhamdulillah Datuk Asni memahami perubahan iklim yang sebelum ni orang macam saya yang duduk kat KL dan juga orang KL dan juga ada orang tempat lain duk laung-laung, kita kena ada mitigasi, kita kena ada plan untuk krisis iklim dan sebagainya. Datuk Hasni adalah orang yang mendengar benda tu semua. Okey, Syakib, soalan tambahan. Adakah anda rasa isu ataupun tawaran yang telah diketengahkan oleh BN dalam soal kelestarian alam sekitar dan perubahan iklim ni mampu menarik minat ataupun pengundi-pengundi baru, terutamanya yang anak muda ni? So far kalau kita tahu kebanyakannya undi 18 pun berikan nombor signifikasi untuk negeri Johor. Dan diorang juga kebanyakannya adalah orang yang digelar sebagai post climate crisis, post krisis iklim yang born with it. So bila diorang cerita pasal krisis iklim, diorang memahami, diorang sangat memahami, especially orang yang duduk Johor Bahru ataupun orang duduk KL. Yalah semalam 2 hari lepas baru kena banjir ni, baru kena banjir. Jadi diorang dah merasai. Jadi diorang rasakan perlunya ada kerajaan untuk push all these thing. And I think kalau kita betul-betul, saya percayalah kebanyakannya orang-orang yang daripada Barisan Nasional boleh promote more kepada kita boleh mitigasi banjir, kita boleh mitigasi banjir, kita plan dan sebagainya. I think orang muda memang akan support. Dan so far saya tengok kat Twitter, saya ada bincang lah cerita pasal banjir dan sebagainya. Itu my forte. Orang suka. Orang memang like tengok. Finally, at least someone tahu ada krisis iklim itu berlaku dan juga ada plan. Compare dengan Pakatan Harapan, tak ada lah. Okey, tadi Cik Shalini ada sentuh mengenai bangsa Johor. Kita tahu bangsa Johor, tadi Shalini pun ada kupas bahawa Melayu, Cina, India tak ada apa-apa yang tak ada perbezaan. Kita semua hidup sama rata dan sebagainya di sini. Jadi soalan kepada Cik Shalini adalah berkenaan dengan agenda perpaduan. Kita lihat pasca PRU 14 ni banyak isu-isu sensitif perkauman, isu-isu perpaduan berlaku di tanah air kita. Jadi bagaimana di negeri Johor untuk kita pastikan perpaduan among the races di negeri Johor ni kekal harmoni dengan pimpinan sebuah kerajaan yang stable? Saya know sampai sekarang di Johor Bahru tidak berlaku isu-isu perkauman sebelum ini. Tak ada. Marah? Tidak. Kita orang makan lag je dekat ni Wamoy. Chinese, India, makan ada Uncle Sing dekat area sini. Tak ada masalah. Itulah negeri Johor. So jadi parti politik ni boleh jadi ancaman tak kepada parti politik? Kalau kita salah memilih parti politik dalam PRN negeri Johor ni, boleh jadi ancaman kepada soal perpaduan yang telah dikekalkan lebih 60 tahun sejak merdeka lagi di negeri Johor. Parti politik, ancaman parti politik tidak pernah berlaku juga.
Sebab di Johor Bahru, saya lihat dari segi masa menghadapi pandemik COVID-19, banyak rakyat Johor Bahru, terutama belia yang bekerja di negara Singapura, negara jiran, yang dah habis permit dihalalkan daripada company-company Singapura, diorang balik ke Johor. Tetapi tidak pernah risau satu hari. Sebab Johor yang bagi life untuk loss kerja yang daripada Singapura. So di Johor always is stable, negeri yang stable. Itu Jadi ingin pandangan kekalkan saya. kerajaan Lagi sendiri. satu saya nak tambah dua perkara, iaitu di bawah ikhtiar Barisan Nasional, tadi saya lupa nak sebut. Ada lagi dua special gift daripada ikhtiar Barisan Nasional, iaitu anak muda Johor yang kahwin kali pertama, bukan kedua, dapat 1,000, dapat RM1,000, dan juga untuk mahasiswa anak muda juga dapat 500 di bawah ikhtiar Barisan Nasional. So itu adalah Jadi salah Cik satu. Syahrini dan Syakib akan terima peruntukan jika dapat melangsungkan perkahwinan sejurus PRR BN menang dalam PRN Johor ni lah. Jadi itu antara tawaran yang cukup baik kita lihat. Jadi anak muda, ayolah grab the chance. Jadi kita kembali ke soalan kepada saudara Syakib berkenaan dengan calon MB. Kita lihat sejak kebelakangan ini, sejak bermulanya PRN, semua parti ataupun netizen di Twitter dan sebagainya mula mempersoalkan siapa calon MB pilihan rakyat ataupun pilihan parti tertentu kan. Kita tengok ada baru 1-2 parti yang mengumumkan calon MB tersebut. Jadi pandangan saudara Syakib sendiri, adakah calon MB ni penting untuk sebagai indikator untuk menentukan kemenangan sebuah parti politik? Saya rasa soalan tu quite sensitif. Ada orang melihat ia boleh katakan calon MB ni adalah penting untuk kita sokong parti tu. Ada juga kita tengok kepada kawasan lokaliti. Macam saya more kepada kawasan lokaliti sebab saya nak tengok adun yang boleh function untuk saya, bukan adun function untuk ni. So dia boleh bawa suara-suara orang macam saya dekat Dewan Undangan Negeri. Tapi kalau cerita pasal MB kalau kita tengok calon-calon MB ni, kita kena dia kena ada shine tau. Dia ada macam ada charm dia dan sebagainya. Dia ada wisdom, dia ada bawa semangat kerajaan negeri Johor tu sendiri. Kalau kita tengok paling terbaik adalah Datuk Asni sendiri, sebab Datuk Asni ni bukan setakat orang lama dekat Dewan Undangan Negeri, tetapi dia adalah seorang engineer. Kalau kita nak faham orang engineer ni, kepala dia tu complicated sangat tau. Dia boleh plan, susun cantik je. Jadi kalau compare, contohnya saya ada dengar cerita Pakatan Harapan nak letak Dr. Mazli. Dr. Mazli ni senior saya, dia sekolah IC. Jadi kalau nak letakkan Dr. Mazli sebagai calon MB tu, boleh lah. Tapi nak kata fight tu lawan dengan Datuk Asni tu, Datuk Asni lagi power lah. Dia lah orang engineer, tahulah macam mana orang engineer buat kerja kan. Itu yang saya rasa kalau let's say lah cerita pasal calon MB. Tetapi kalau cerita pasal lokaliti, saya rasa apa yang paling penting adalah kita kena vote undi untuk calon tempatan orang lokal kita, orang yang mengenali kita, orang yang kita pun kenal, orang yang mengetahui masalah kita. Itu yang paling penting. Dan demokrasi dekat Johor ni, kita tak adalah tengok MB sangat. MB tu ialah muka depan. Tetapi yang paling penting yang kat belakang ni, yang nak duk support MB ni, ini yang penting. Ini yang bawa-bawa suara-suara betul. Kita tak nak adanya kerajaan yang dibangunkan oleh setakat semata-mata dia adalah politician. Dia bukan orang situ dan dia tak tahu apa-apa, duk sokong lepas tu habis. Itu yang jadi macam Pakatan Harapan. Kita tak nak macam tu. Kita nak orang-orang yang betul-betul lokal, dan saya percaya kalau kita tengok barisan-barisan calon yang kita ada, termasuklah dengan MB sendiri, adalah orang lokal, orang dah lama kenal, orang dah tahu dah ni sejarah dia apa-apa semua kan. Kedai kopi yang masak, itulah yang kita pilih. Dan saya percaya itulah Barisan Nasional yang berada di kat Johor. Okey, jadi disebabkan kesuntukan masa pada episod kali ini, jadi saya teruskan kepada soalan yang terakhir kepada kedua-dua panel kita pada hari ini. Apakah harapan anda secara peribadi dalam PRN Negeri Johor ini?
Boleh Cik start Syahrini dulu Syahrini. dan Syakib. Okay, kali ini undi 18 adalah implement yang pertama sebab PRN Melaka tak ada undi 18. Tetapi undi baru ni di PRN Johor ada. So itu adalah salah satu yang challenge. Dan juga anak-anak muda Johor sebagai belia kena fikir betul-betul nak choose kerajaan mana untuk kestabilan masa depan negeri Johor, untuk kesejahteraan masa depan negeri Johor, untuk masa depan anak muda Johor. Saya terus terang boleh cakap, undilah Barisan Nasional untuk kestabilan masa depan Johor sebab belia adalah pewaris masa depan negara dan juga negeri Johor. Mereka adalah sandaran masa depan, pewaris. So, untuk nak dapat semua benefit ini untuk masa depan dan kestabilan, kena choose the right government. It's our rights. Itu saja. Apa kata Syakib? Alright, kepada yang menonton dekat Facebook, saya percaya bahawa semua kita ada common sense yang sama dan saya percaya kita pilihlah orang yang kenal kita, orang yang kita kenal juga dan dia tahu masalah setempat kita dan dia orang lokal kita dan saya percaya kebanyakan 98% calon Barisan Nasional adalah calon lokal. Dan kita pilihlah calon lokal-lokal ni supaya kita angkat suara kita, supaya suara kita didengari kat dalam Dewan Undangan Negeri. Dan saya percaya kepada orang umur 18 tahun yang first time mengundi, pilih kerajaan berdasarkan manifesto yang realistik dan juga manifesto yang membangunkan negeri Johor. Dan saya percaya undilah Dacing sebab itulah kebanyakannya manifesto yang ada yang baik, tawaran yang baik dan utamakan calon lokal kita. Itu saja. Okey, itulah suara anak tempatan, anak jati, Keluang dan Pulai sendiri. Jadi hari ini kita sendiri dapat lihat harapan anak muda banyak. Kita dah sentuh tentang kestabilan politik, ekonomi, soal pekerjaan, pengangguran, kelestarian alam sekitar, perubahan iklim dan kesaksamaan gender dan macam-macam lagi perkara yang telah kita bincangkan dalam episod yang kita bawakan pada hari ini dalam topik harapan anak muda. Jadi itu sahaja. Terima kasih kepada dua panel kita pada hari ini, Cik Syakib dan saudari Cik Syahrini. Jadi kita jumpa lagi dalam episod Bicara Nasional Pilihan Raya Negeri Johor. Sekian, terima kasih.